Satu lagi saya buat video. Berkenaan diri saya ni Ahmad ni Nabi yang ke-20. Wallahi wabillahi watallahi, saya tak tipu. Begini lah. Allah pelihara saya. Faham tak? Siapa cakap Allah tak pelihara? Saya tak tipu. Saya cakap Allah ni maha merancang, maha mengetahui. Sebab Islam, kita tahu kan Nabi semua ada. Nabi Adam tiada, diadakan. Apa itu tiada? Apa itu diadakan? Saya bukan nak cerita agama kat sini, tapi itulah cerita. Adam tiada, diadakan. Bermaksud Nabi Adam diturunkan dengan ajaran ataupun agama. Faham tak? Kita apalah tu kan. Bermaksud Allah pelihara tiap-tiap Nabi. Dah. Saya ni Ahmad kan. Tapi saya ni wujud zaman bila? Saya ni wujud zaman umat Nabi Muhammad SAW. Faham tak? Korang faham tak? Jangan hukum orang kalau tak tahu. Jangan judge orang kalau korang sendiri pun tak faham apa Quran. Korang kata korang sendiri pun tak faham agama tu apa. Aku bukan marah. Saya bukan marah. Beginilah. Nabi Adam, apa kesalahan dia yang diturunkan daripada syurga ke dunia? Makan buah khuldi. Nabi Adam dipisahkan dengan isteri ni Hawa. Atas sebab apa statement Nabi Adam? Aku cemburu dengan umat Nabi Muhammad SAW. Saya bukan nak ceramah agama, saya bagi tahu biar korang faham. Sebab umat Nabi Muhammad SAW, kau buat dosa, kau taubat, kau dapat masuk syurga kan? Sedangkan Nabi Adam dekat syurga buat makan buah kuldi daripada syurga diturunkan, walhal dia Nabi. Faham tak? Dah. Saya ni Ahmad. Wujudnya saya ni selepas di zaman ni sekarang ni, zaman siapa ni? Bukan umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi Nabi. Tallama ashku gharami ya nurul wujud. Tallama ashku gharami ya nurul wujud. Wa unadiyati hami ya ma'adinal jud. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW yang buat dosa, kau taubat, kau boleh masuk syurga. Kalau taubat kau diterima, siapa pun. Apatah lagi saya Ahmad. Itu saya cakap Allah berikan saya ni kategori yang paling Allah manjakan. Faham tak? Sebab wujudnya saya ni ataupun aku di kategori di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Faham tak? Tapi Allah berikan berhak tu tadi. Kau faham tak? Saya tak ada mukjizat. Mana aku ada mukjizat? Saya pakai apa? Saya sama pakai Quran, hadis, qiyas, ijma'. Sama. Berpandukan pada mazhab juga. Hanbal, Maliki, Hanafi, Syafi'i. Malaysia kita pakai Syafi'i. Ya sudah. Saya pun pakai Syafi'i. Saya tak pakai Hanbal. Kalau saya alim dalam Hanbal, saya pakai Hanbal. Kalau saya alim dalam Maliki, saya pakailah Maliki. Kalau saya alim dalam Hanafi, bolehlah saya pakai. Tapi sekarang ni kita Malaysia, kita tahu rata-rata kita pakai Syafi'i. Syafi'i lah. Saya pun pakai Syafi'i. Dan kenapa Allah wujudkan saya ni? Pasti bersebab. Faham? Jadi jangan korang cakap sesat kalau korang tak faham. Dengar cerita betul-betul dulu. Aku ni difitnah. Faham tak? Tapi dengan apa yang Allah berikan aku ni, Ahmad tu tadi, dengan korang ni, Mahathir ni fitnah aku, berapa banyak lagi doa aku boleh makbul. Faham tak? Orang yang difitnah ni doa makbul. Apatah lagi Allah berikan aku ni, Ahmad tu tadi. Allah berikan saya, itu pasal saya cakap Nabi-Nabi lain, kau jangan banding aku dengan Nabi-Nabi lain. Sebab Nabi-Nabi yang lain lebih besar dia punya tugas. Saya ni ada tugas,
Tapi saya cakapkan Nabi, Allah turunkan Nabi bukan di Malaysia, bukan di Kanga, bukan di Shiraz. Dunia. Beginilah saya. Saya lah Ahmad. Wallahi wa billahi wa ta'ala. Saya cakap, saya ni macam Mak Saleh. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hanana, ya Hanana. Itu lagu apa? Bukan? Yalah. Okay. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau buat macam mana pun dosa, kau taubat selagi kau tak menduakan Tuhan, menduakan Allah, syirik, sembah benda-benda yang tak bagus, bagi kita orang Islam, soal kepercayaan agama lain daripada diri saya itu nombor 2. Bukan nombor 2, itu pada diri saya. Sekarang ni Allah letakkan, Allah berikan pada saya kan, Ahmad tu tadi, dan Allah letakkan wujudkan saya ni pada zaman siapa? Umat Nabi Muhammad kan. Saya membesar dengan apa? Umat Nabi Muhammad kan, pakai mazhab apa? Syafi'i kan. Lepas tu title Allah berikan Ahmad tu tadi. Pasal aku cakap aku ni macam Mak Saleh. Mak Saleh, tengoklah macam ni lah dressing aku. Tapi berhak tu tadi, pasti ada sebab. Allah bukan kawan-kawan kita. Tak, saya bagi tahu, saya bukan marah. Kadang-kadang saya pun tension juga kan. Orang cakap macam ni, Nabi ni. Korang siapa korang nak cakap? Sekarang ni Allah berikan pada aku kan. Ya sudahlah, aku bukan nak tinggi diri. Tapi pasti bersebab. Pasti bersebab. Allah tu siapa? Kawan-kawan kau. Soal saya solat. Kalau korang tak nampak aku solat, itu korang punya hal lah. Solat aku ni, aku nak kena bagi tahu kat mic surau ke? Aku nak cakap, saya nak solat ni. Macam tu. Itu saya bagi point. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau buat apa dosa pun, kau taubat kau diterima, Allah ambil kan? Mana? Letak dekat mana? Syurga, babe. Tapi bila korang dengar rata-rata selepas Nabi Muhammad SAW tak ada. Inilah cerita dia. Pasal korang ni tak faham. Wabak. Saya tak marah. Saya kadang-kadang tension tau. Tu lagu tanya sama Hud-Hud tu. Berikan ku kesempatan akhir ini untuk menyatakan kalimah sebenar. Tu pasal saya cakap, dengar lagu M. Nasir kalau korang tak faham. Kalau lagu pun tak faham, dah Allah jadikan saya, Allah wujudkan saya di zaman Nabi Muhammad SAW. Soal macam mana cerita belakang-belakang aku tu, pasal aku dekat dengar lagu Sallallahu Alaihi Allah kan ada itu tulis tu, perbaikilah ya Allah, perbaikilah diriku. Faham tak? Perbaikilah diriku ni ada juga kesilapan saya. Tetapi kau kena faham, pemerintahan zalim. Kalau dia bagi tahu kat sekeliling, boleh tak? Okey tak? Kalau statement saya cakap, saya kena ketum sebab berjangkit. Saya kena ni sebab berjangkit. Saya kena ni, kena berjangkit. Mudah kan? Ini cakap pemerintahan zalim. Siapa? Mahdi. Kalau dia bukan pemerintahan zalim, dia dah bagi tahu kan. Sekarang ni kau tengok berapa banyak fitnah aku dapat. Kalau keluar ni bertumbuk, orang datang serang aku, memang aku bertumbuk je lah. Aku pegang je lah. Allah memberkati aku. Kehidupan berterusan. Apa yang aku nak takut? Risau ada. Kenaan duit apa semua kan. Mahdi. Cash is king. Money power. Mahdi. Salah guna kuasa. Mahdi. Saya bukan nak bersikap biadab dengan pemerintah ni. Tapi dulu saya ikut cakap arwah mak saya. Ikut sokong Mahdi. Saya masuk pribumi apa semua. Saya pertegakkan Mahdi ni. Saya dulu panggil dia Tun Mahdi. Tun Dr. Mahdi Muhammad. Tapi bila kena dekat diri saya ni, pergi mampus kau lah Mahdi. Aku tak boleh respect. Sebab kau buat aku ni, aku cakap aku Ahmad, kau boleh buat macam ni. Kau sial. Kalau dia tak tahu tak apa. Dia yang tahu. Aku Ahmad. Dia nak suruh aku tunduk dengan dia. Bukan aku tak boleh tunduk. Kalau dia tunduk dengan aku, maksud dia rendah diri aku. Serendah-rendahnya aku boleh rendah. Tapi dia ni belagak. Mahdi aku cakap ni. Dah.
Allah wujudkan saya, bermazhab ni siapa? Syafi'i kan? Allah wujudkan saya ni zaman siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Tapi title Allah berikan pada saya ni berhak tu tadi, dan Allah berikan apa tu tadi? Ahmad tu tadi kan? Saya cakap kan, umat Nabi Muhammad, kau buat apa segala dosa pun, kau buat, melainkan kau jangan syirik, menduakan Allah, menduakan Tuhan, sembah benda yang tak bagus bagi kita orang Islam. Soal kepercayaan agama lain pada diri saya, itu diri saya. Pun kau boleh diterima. Kalau Allah terima taubat kau, ikhlas hati kau, boleh kan? Apatah lagi apa yang Allah berikan pada saya ni. Pasal aku cakap, kalau korang cakap Nabi begini, belajar lagi lah. Faham tak? Tu je lah. Berkenaan diri saya ni, adik-beradik tak tahu. Kawan-kawan tak tahu. Saya dapat serangan daripada kawan-kawan pun ada juga. Cakap saya tak betul, cakap itu. Ya sudahlah. Family tak tahu. Saya ada pernah cerita dengan mak saya lah. Saya panggil mak saya Umi. Saya cakap dengan Umi saya kan. Arwah Umi saya cakap, Umi, saja saya cerita ni lah. Apit Nabi. Saya cakap, Umi, Apit nak cakap ni. Apit cakap, Umi jangan terperanjat pula. Apit Nabi. Waktu saya ingat 27-28 lah. Arwah mak saya gelak lah. Waktu saya kali kedua tu saya cakap serius pula. Saya cakap betul lah, saya Apit Nabi. Apit, saya gelar diri saya Apit. Saya cakap, kau ni. Saya tengok Umi saya lah lain kan, saya tak cerita sampai habis. Brother saya banyak PDRM. Sebab saya cakap, takkan aku nak buat cerita benda mengarut. Percampuran saya pun luar biasa kan. Lepas tu dengan saya sebut nama pemimpin, kalau tak kenal saya lain. Kenal. Parlimen tahu saya. Sultan tahu saya. Tapi tiap-tiap negeri saya tak pasti. Kalau diorang tak tahu wajah saya, diorang tahu cerita saya. Sultan Johor Pahang tahu. Itu saya minta sangat pihak kuasa jumpa kan. Brother saya ni banyak PDRM. Saya PDRM ni saya menghormati. Sebab saya ni membesar, kira kita membesar ni dikelilingi dengan penjawat awam. Tapi banyaknya PDRM. Immigration, polis, JPAM. Tapi banyaknya polis, immigration, polis dan immigration. Immigration pun bukan bahagian biasa-biasa lah. Semua macam tu lah. Macam polis, detektif lah. Jadi PDRM ni saya menghormati ni sebab saya dididik ni, orang kata daripada umur saya belasan sampai umur saya 27, 28 tu saya dipisahkan lah dengan brother saya ni. Madir lah pisahkan. Jadi brother saya ni pun tak tahu cerita saya ni, perjalanan saya. Tapi diorang tahu lah girlfriend saya dulu bukan anak yang orang kecil-kecil. Kalau saya bawa kawan-kawan perempuan kan, diorang tahulah anak. Kalau girlfriend saya ni, brother saya tahulah Syafiq punya girlfriend ni, diorang panggil saya Syafiq lah. Ada yang panggil saya adik kan, macam tu je lah. Girlfriend Syafiq ni orang-orang besar, anak orang besar. Itu je lah. Sekadar itu. Saya tak ada nak cerita dengan orang sebab saya selalu lupa berkenaan benda ni. Saya pun tak tahu kenapa Allah saya tadi pun saya lupa. Penggunaan couple, siapa yang couple dengan saya jadi Perdana Menteri pun saya lupa. Jadi bukan saya nak cerita soal tinggi diri, tak lah kan. Tapi itulah cerita dia. Keluarga tak tahu. Bahkan saya ni anak dan cucu pada atuk pun tak, adik-beradik saya pun tak tahu. Abang saya yang sulung tahu. Saudara-saudara kampung tahu. Inilah cerita dia. Memang begini Allah tetapkan. Saya layan je lah. Brother saya PDRM, diorang tak tahu. Tapi yang hanya saya boleh cakap, takkan saya nak buat cerita merapu-rapu. Saya tak pernah nak, faham tak? Bila saya, sekali tu hari saya ada sound Abang Durian. Abang Durian ni APG. Ayah anda Pak Gajah. Saya panggil Abang Durian lah. Sebab saya rasa saya tak sesuai panggil APG kan. Nampak macam tak sesuai kan. Jadi, itu saya cakap siapa pergi makan-makan tu kan. Tengok siapa yang turun tu.
Habis saya nak buat cerita benda-benda yang merapu-rapu. Saya di tempat benar, wallahi wa billahi wa tallahi. Saya minta sangat pihak berkuasa tolong bantu saya jumpa nama-nama yang saya sebut tu. Sultan Pahang, Sultan Johor, Datuk Seri Najib. Itu je lah. Berkenaan saya ni, hanya brother saya lah yang PDRM, penjawat awam ni, diorang tahu saya ni girlfriend saya dulu. Banyak orang, anak-anak orang besar. Diorang tak tahulah perjalanan saya. Yang macam parlimen ni, atuk saya ni orang tahu apa semua kat parlimen, orang tahu saya kan. Sebab saya kalau kena apa-apa pun saya tak ada. Saya minta tolong brother saya je lah. Termasuk adik-beradik, keluarga, tak ada siapa tahu. Bahkan girlfriend saya sendiri pun tak tahu. Kalau saya ada kawan girlfriend saya dulu kan, diorang pun tak tahulah. Saya main cerita yang saya ni Ahmad ke apa ni semua tak ada. Itu je lah. Saya bagi tahu, kalau korang tak tahu, jangan terus serang. Ini lah cerita dia. Kalau kita ni, jangan pandang rendah pada orang. Maksud saya, ya saya duduk flat kan, habis sini yang Allah tetapkan, aku nak cakap apa? Untuk sekarang ni, sini yang Allah tetapkan, aku layan lah. Tapi, apa yang Allah janjikan, Ahmad ni tadi, Allah memberkati kehidupan berterusan. Saya cakap, saya ni serupa Mak Saleh sebab apa? Kau faham mak, aku ni wujud pada zaman umat Nabi Muhammad SAW. Kau faham mak? Dan mazhab apa yang saya pakai? Syafi'i kan? Sama macam umat Nabi Muhammad SAW kan? Beza je Allah berikan untuk aku ni Ahmad dia tadi. Kau dengar lagu solat alaik Allah tu, akulah Ahmad. Dan Ahmad ni tadi, apa dia tulis situ? Dah, kau faham tak? Bila umat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Adam, Nabi-Nabi lain juga cemburu nak jadi umat Nabi Muhammad, apatah lagi aku umat Nabi Muhammad juga. Tapi title tu, saya wujud pada umat Nabi Muhammad kan? Berpegang pada mazhab siapa di Malaysia ni? Syafi'i kan? Berpakai pandukan apa? Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' tu tadi kan? Saya pun pakai Al-Quran. Saya pun pakai hadis. Saya pun pakai ijma' dan qiyas tu tadi. Walaupun ada setengah pendapat yang pakai Al-Quran dan hadis, ada setengah yang berpendapat pakai dengan Al-Quran, hadis. Hadis ni hadis yang sahih. Rata-rata kita tahu Bukhari Al-Muslim. Saya tetap pakai Al-Quran, hadis, qiyas, ijma'. Faham? Itu pegangan saya. Pasal saya bagi contoh ayat kan. Apa segala ayat Quran? Saya tak boleh, saya bagi diri saya tak boleh nak pakai Al-Quran dan hadis saja. Bagi orang lain tu terpulang. Tapi kalau dia orang tolak, saya berfikir di situ ada hukum. Saya tak pandai agama, tapi saya berfikir di situ ada hukum. Wallahu a'lam. Sebab saya bagi tahu kan ayat apa? Apa-apa segala ayat lah. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Hingga habis. Apa segala ayat? Kalau kita ambil tafsiran, terjemahan situ, boleh kan? Tapi kenapa saya cakap perlu Al-Quran dan hadis qiyas tu tadi? Innal muslimi menceritakan apa? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qan. Menceritakan laki perempuan, penghormatan laki perempuan, adab menjaga, itu apa semua kan? Dah, kalau kita ambil situ kita fahamlah. Kalau ada qiyas dengan ijma' tu tadi bermaksud apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu saya cakap. Faham tak? Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sama. Ayat mutasyabihat tu tinggi. Tapi saya bagi contoh. Kalau kita ambil ayat tu boleh. Kalau pendapat mengatakan cukup sekadar itu. Allah berada di mana? Arasy. Tapi kalau kita nak faham, perlu kan qiyas ijma' tu tadi. Termasuk saya cakap lagu Shalla alaikallahu ya adnani. Kisah tu kan. Mata saya, mata tu saya. Itulah qiyas.
Telinga saya, telinga atuk saya. Muka saya, muka atuk saya. Hidung, badan, atuk saya. Menceritakan kisah itu saya dan atuk saya. Dua, Adnan dan Ahmad tu tadi. Faham? Adnan dan Ahmad. Bermaksud, Adnan ni tadi, wujud ketika saya lahir, Adnan ni dah atuk dan ayah. Saya umur darjah 2, 3, darjah 2, 3 lah macam tu atuk saya meninggal. So terus kisah tu kisah saya. Tapi kalau saya ambil Al-Quran dan hadis saja, bermaksud bulat-bulat situ saya nak menceritakan mana yang atuk saya ni membesarkan saya. Diri saya ni atuk saya. Itu statement atuk saya. Mata saya, telinga saya, atuk saya. Itu kita perlukan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' ni. Tapi kalau ada yang pakai Al-Quran dan hadis saja, boleh. Cuma jangan ditolaklah qiyas dengan ijma' tu. Saya punya fikiran lah. Saya punya pendapat lah. Wallahualam, saya pun tak berani nak cakap. Tapi kalau saya tak tolak. Faham? Al-Quran ada terjemahan, ada takwil, ada tafsir kan? Itulah. Apa segalalah. Berbeza saya ni wujud zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW, saya ni diwujudkan, dibesar dengan umat Nabi Muhammad. Kategori saya ni umat juga Nabi Muhammad SAW. Tapi Ahmad tu tadi Allah berikan. Faham tak? Tu saya cakap saya ni serupa Mak Saleh. Faham? Sedangkan umat Nabi Muhammad, tapi aku tak cakap lah umat Nabi Muhammad kau boleh buat apa kau nak. Sebab situ ada hukum. Halal, haram, makruh, dosa, pahala. Faham? Sah, solat ada syarat sah, membatalkan, kan ada. Tapi perbezaan umat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain, sedangkan nabi-nabi lain juga cemburu dengan umat Nabi Muhammad SAW atas sebab apa? Banyak kelebihan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad. Apatah lagi aku. Tapi bukan bererti semua benda yang aku boleh buat. Aku juga ada batas. Berkenaan buat betul-betul, saya ulang sekali lagi, saya tak injak dalam politik agama. Itu ada kepercayaan pada agama-agama lain, ada pada diri saya. Itu je. Kenapa ada juga kawan-kawan cakap saya, kau siapa kan tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri? Dah aku Nabi. Saya lah Ahmad. Beginilah. Jadi itu je lah. Kalau ada orang cakap Nabi Allah pelihara, Nabi, ya Allah pelihara. Korang tak tahu macam mana Allah pelihara aku. Aku accident, duduk bawah bas, duduk itu. Alhamdulillah, baru-baru ni pun aku accident, motor hancur. Maka saya tak ada apa. Itu bukan Allah pelihara. Saya ni diorang buat, pemimpin buat. Memang ada. Nak suruh aku buat hubungan sejenis. Macam-macam pil diorang bagi aku. Saya ni kan mudah berjangkit. Mudah lah. Orang tengok aku pun aku boleh mudah berjangkit. Apatah lagi kalau masuk dalam urat saraf. Kalau kata Allah tak pelihara aku ni, jadi tak? Itu bukan Allah pelihara. Allah pelihara nabi-nabi lain termasuk solat. Betul tak? Itu perbezaannya aku bagi yang aku ni wujud umat pada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Ahmad tu yang Allah berikan. Faham? Tu ialah. Talama ashku gharami ya nur al-wujud. Saya ada dengar tahu yang lagu Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Ayyana Istakna Lik Wal Hawana Dana Wal Hawana Dana Ya Taiba Ya Taiba. Ada kat situ, saya tengok YouTube kan orang tu Syiah ni. Wallahualam saya tak berani sebab saya suka lagu tu atas sebab muzik dia. Nada dia kan. Saya tak tahulah itu. Wallahualam. Itu je lah. Apa lagi nak cakap? Macam penceramah kan. Itulah. Jadi kalau kau kata begini ke Nabi? Begini. Faham. Faham agama. Jangan kau terus hukum orang. Siapa pun.
Kalau ada aku wujud pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang tak boleh? Allah berikan aku Ahmad tu tadi. Umat Nabi Muhammad paling senang dapat pahala. Faham? Nak orang-orang terdahulu nak dapat mati pahala mati syahid, berperang babe. Kita buat sunnah Nabi Muhammad, apa? Potong kuku kau dapat pahala mati syahid. Kau tak perlu berperang. Aku bukan nak ceramah agama ni, aku beritahu. Faham tak? Dan kenapa saya cakap perlu pakai Al-Quran dan hadis kias itu tadi? Termasuk solat, apa segala. Faham tak? Hadis, cara-cara Rasulullah. Ya. Tapi untuk pecahkan, masuk saya cakap, waqimu solata wa atu zakah, aku perintahkan kamu solat dan tunaikan zakat. Dan ada ayat yang tunduklah seperti mana mereka tunduk dan rukuk tu kan. Berdasarkan hadis kan. Dan hadis tu, kalau kita tak pakai ikias dengan ijma' tadi, kalau yang faham, ya sudahlah, faham lah. Tapi bagi saya kalau tolak, tak boleh lah. Itu saya lah, saya tak tahulah. Boleh. Wallahualam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.